Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Okey, Bahasa Melayu Tahun 4. Masih lagi dalam tema 6 iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 18, Inovasi untuk kita. Okey, jom. Baik, untuk kali ini kita akan sambung sesi ini dengan kemahiran menulis. Okey, kita akan bercerita, kita akan menelaah, kita akan berbincang tentang kemahiran menulis. Apa benda yang kita akan cuba untuk dalami pada hari ini. Baik, objektif untuk kali ini membina dan menulis ayat dengan kesilapan ejaan kat situ. Okey, padam sikit. Padam, 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 padam. Dengan perenggan daripada bahan multimedia. Okey, bahan gambar lah Gambar multimedia tu pelbagai media. Okey, media yang diberi kat sini ialah gambar. Okey. Kriteria kejayaan membina dan menulis ayat dan perenggan berdasarkan gambar. Okey. Kita akan bercerita tentang pembinaan ayat dan perenggan berdasarkan gambar. Dia bagi gambar, macam mana kita nak bina ayat? Okey, kalau tengok contoh kat sini, dia bagi gambar je. Dia bagi gambar je. Ni gambar ni, Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Okey, Zara menggunakan telefon pintar. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Zara menggunakan media sosial. Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey. Ini ialah ayat. Ni ialah ayat. Perenggan ni pula. Perenggan ni ialah gabungan daripada ayat-ayat ni. Dia menggabungkan ayat-ayat ni. Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Nampak? Dia menggabungkan ayat-ayat ni. Okey. Tidak lama kemudian, ini adalah penanda wacana yang perlu dalam perenggan. Dalam perenggan. Dalam ayat tak perlu sangat. Tapi dalam perenggan, ingat penanda wacana ni perkara yang harus awak bagi perhatian. Okey. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey. Kat sini nampak ada menggabungkan dua ayat ni digabungkan. Jadi ni nampak Zara memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Kat sini dia dua ayat yang berbeza, tetapi dalam perenggan dia jadi satu ayat saja. Okey. Ini akan disesuaikan mengikut keadaan awak dan ayat-ayat apa yang awak bina nanti. Okey, jom. Okey, menulis ayat berdasarkan bahan multimedia lah. Bahan apa yang dibagi tu tak kira lah Okey, bahan apa yang dibagi, kita akan bina ayat berdasarkan bahan yang dibagi. Okey, ini ialah tips-tips yang mungkin cikgu fikirkan mungkin membantu awak. Membantu untuk membina ayat berdasarkan bahan. Okey, pertama sekali macam biasalah, sebelum kita nak buat apa-apa, teliti bahan yang dibagi tu, diberikan. Teliti bahan yang diberikan. Kalau dalam kes kali ni, dia bagi gambar. Jadi awak telitilah gambar tu apa yang dia nak. Okey. Kemudian, berdasarkan gambar yang dibagi tu, fikirkan watak. Kata nama am ke, kata nama khas ke. Ikut gambar lah. Ikut gambar dan situasi sebagainya. Kemudian, perbuatan ataupun kata kerja. Apa benda perbuatan yang dilakukan oleh watak tersebut dalam gambar tu. Okey. Watak tu tengah mencongkil kotoran di sinki ke, watak tu sedang membaca buku ke, watak tu sedang membancuh air ke, itu ialah perbuatan watak tersebut bergantung kepada gambar. Dan kemudian keadaan apa yang berlaku, tengah tengok TV ke di ruang tamu. Ini tiga-tiga ni saling berkaitan antara satu sama lain. Keadaan mungkin pada waktu petang, itu dikategorikan sebagai situasi keadaan. Okey, pada waktu petang, balik pada tengah hari, sewaktu masa lapang dan sebagainya. Okey, kemudian tips seterusnya, gabungkan dan sesuaikan ketiga-tiga di atas berdasarkan bahan yang diberikan. Okey, gabungkan mengikut situasi. Okey, dan yang terakhir sekali tipsnya, jangan abaikan peraturan tata bahasa dan struktur ayat. Ini yang penting. Bila kita nak bina ayat,
kita janganlah abaikan peraturan tata bahasa dan sebagainya. Mudah untuk memudahkan awak. Kerana kalau awak dah abaikan kat sini, masa pembinaan ayat, nanti masa nak buat perenggan nanti dia akan jadi masalah kalau awak tak mahir lah. Kalau awak mahir, tak ada masalah, terpulang. Tapi lebih baik kalau kita jangan abaikan peraturan tata bahasa dan struktur ayat. Okey? Ambil take note lah. Bukan take note ambil perhatian kepada tiga perkara ni. Tiga perkara ni akan membantu awak untuk membina ayat berdasarkan bahan yang diberikan. Okey? Tiga benda ni. Jangan lupa tiga benda ni penting bagus kalau awak alert tentang awak alert tentang ketiga-tiga benda ni, mungkin kita akan lebih mudah untuk membina ayat. Okey, jom. Okey, awal dah bagi keluar Ibu Zara. Baik. Ini ialah gambar yang kedua. Gambar yang kedua dalam muka surat 123 tu, ini gambar yang kedua. Apa yang berlaku? Okey. Kalau cikgu akan bagi watak terus Kita bagi watak terus. Ini ialah Ibu Zara. Ibu Zara Okey, baik. Kat sini ada 4 ayat yang kita kena bina. Perenggan ni ialah ayat-ayat yang digabungkan lah. Okey, kita akan fokus kepada ayat ni. Okey. Okey, kita tengok ayat pertama. Siapa melihat iklan dia tengoklah ni tengok ni iklan promosi apa? Promosi apa awak fikirkanlah apa yang sesuai promosi apa ni dia tengok kat mana ni? Inilah dia katakan situasi tadi tu dia tengok siapa lihat apa, promosi apalah, di mana. Okey. Bila awak gabungkan ketiga-tiga ni, mungkin awak dapat membina ayat yang baik. Okey. Okey. Ini Ibu Zara lah. Siapa ni nak mudahkan? Ini Ibu Zara lah. Ibu Zara. Ibu Zara melihat apa? Iklan promosi barangan. Barangan ke periuk ke mangkuk. Tapi kalau dekat sini kalau kita tak tahu, kita boleh nyatakan barangan je lah. Barangan dapur ke dan sebagainya. Di mana? Ni benda ni dipanggil apa ni? Di sinilah tengok dia apa lah. Ni benda ni dipanggil apa? Okey. Okey, ayat kedua. Ibu Zara. Okey, kat situ ada perbuatan perbuatan. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa ni nampak ni? Tengok dia tengah buat apa? Syarikat tersebut untuk kalau dia tengah buat syarikat tu untuk apa? Untuk kalau dia call ni, dia tengok ni, dia berminat, dia call. Alamak, dah terbagi tahu pula. Aduh. Dia buat syarikat tersebut untuk memesan barangan tersebut lah. Takkan kita nak buat, kita nak telefon tanpa sebab. Mestilah kita nak ada sebabnya. Okey. Kenapa dia buat benda tu? Sebab dia nak memesan benda ni. Okey. Ayat seterusnya. Siapa abang ni? Bagilah nama kepada watak ni. Okey. Mungkin pekerja ke? Pekerja syarikat tersebut. Perbuatan ni apa yang dia buat ni? Dia buat apa ni? Kalau ni menghantar ke? Memberi ke? Mendeliver ke? Janganlah mendeliver Mendeliver tu salah Menghantar lah Ini perbuatan dia apa perbuatan. Barang yang dipesan, siapa yang pesan? Okey. Awak sepatutnya dah tahu dah siapa yang pesan tu. Okey. Dan seterusnya. Okey, siapa makcik ni? Menerima. Makcik ni menerima apa? Apa yang dipesannya? Ni kat mana ni dia terima ni? Dia menerima barangan tu di hadapan rumahnya. Okey. Siapa ni? Mak Zara lah. Ibu Zara menerima barangan yang dipesannya di hadapan rumah. Di rumahnya. Di hadapan rumah lah biasanya. Okey. Nampak? Simple je. Kita gabungkan benda-benda tu. Kita tengok gambar. Kita gabungkan watak, perbuatan, situasi. InsyaAllah kita boleh settlekan. Kita boleh selesaikan apa yang dibagi ni.
Okey, kata lagi kali ni kita akan bercerita tentang Ayah Zara Baik, untuk kali ni dia tricky sikit sebab kita pun tak ada idea Tak ada idea ni benda apa Jadi, kalau kita dah berada dalam keadaan macam ni, kita bagikan situasi dekat dia. Cipta situasi yang sesuai untuk gambar yang ketiga ni. Macam mana nak situasi yang sesuai? Macam mana kita nak cipta? Okey, pertama sekali kita tengok keadaan lah. Kalau dekat sini perempuan, kita mungkin boleh cakap sedang melihat pakaian, nak mencari pakaian terbaru ke, nak mencari barang kemas ke. Tapi sekarang ni dalam gambar ni lelaki, Ayah Zara. Okey, jadi kita kena sesuaikanlah apa yang biasanya orang lelaki lakukan. Okey. Dan berdasarkan keadaan tu, cikgu memberikan situasi. Cikgu cipta situasi untuk gambar ni. Okey. Cikgu cipta situasi yang sesuai. Okey, yang ni cikgu bagi free je ayat pertama ni. Ayah Zara hendak mencari alat ganti kereta. Jadi dia kenalah. Orang lelaki, Ayah Zara kan. Dia nak cari alat ganti kereta. Okey. Nak cari alat ganti kereta. Okey. Kemudian, tengok ayat kedua. Siapa? Siapa ni? Perbuatan dia apa? Internet untuk mencari apa? Ikutlah situasi yang kita bagi awal-awal tadi. Kalau nak cari alat ganti kereta lah. Apa ni? Yang apa ni akan mengikut situasi ni lah. Siapa ni dia akan pergi sini. Siapa? Perbuatan apa? Perbuatan ni. Perbuatan ni awak kena tengok lah. Sebab kat sini ada internet kan. Jadi perbuatan ni apa benda ni? Ni dipanggil apa? Kalau bahasa orang putihnya surfing. Surf internet. Jadi sesuaikan. Okey. Seterusnya, Ayah Zara bila dia dah tengok tu, dia dah internet untuk mencari dan sebagainya, apa perbuatan yang sesuai untuk menggambarkan, untuk jadikan benda ni sebagai kronologi, berterusan, bersambungan. Okey. Bila dia dah tengok, dia suka, dia buat apa? Ayah Zara tu barangan. Barangan apa? Barangan apa tadi ni bergantunglah kepada ikutlah situasi yang kita buat ni tadi ni. Keadaan yang kita buat Ya, cantik kali ni. Kalau kita dah buat tentang alat ganti kereta lah. Jangan tukar-tukar pula. Mula-mula alat ganti kereta, dekat sini jadi alat ganti lori, dekat sini alat ganti bot. Jadi benda tu tidak sesuai lah. Okey. Barangan apa? Secara. Okey, apabila dalam internet ni kita dipanggil secara apa? Macam awak tengah buat sekarang ni, secara dalam talian. Ni cikgu bagi free je lah Secara dalam talian. Kerana internet tu dipanggil dalam talian lah, internet. Okey. Ayah Zara buat apa? Dia tengok dia suka, dia buat apa? Barangan apa? Kita tengok situasi tu. Secara dalam talian. Okey, tengok yang terakhir. Siapa? Ni macam biasa lah. Siapa ni? Tengok siapa? Siapa? Sekejap, tak sesuai tu. Siapa menerima apa yang dipesannya di tempat. Kat mana ni? Kat mana dia orang terima ni? Di ni kat mana? Ni dekat rumah lah Di rumahnya, di hadapan rumahnya, di depan rumahnya dan sebagainya. Di rumahnya pun boleh, tak ada masalah. Siapa? Siapa ni? Siapa ni? Siapa dia ni menerima apa? Apa yang dipesan? Ni lah yang dipesan ni tadi ni. Dia apa ni? Menerima ni yang dipesannya di rumahnya. Settle. Kita akan gabungkan benda-benda tu untuk membina ayat. Okey? Okey, baik. Untuk penulisan perenggan, gabungkan ayat-ayat yang sudah dibina ni, patuhi peraturan tata bahasa dan struktur ayat. Gabungkan je.
Gabungkan satu, gabung jadi dua, gabungkan tiga, gabungkan empat, jadilah dia satu perenggan. Jangan lupa, jangan lupa kalau kita nak buat perenggan, carilah peluang, ruang untuk meletakkan penanda wacana. Seterusnya, selepas itu, pada petang itu, dan sebagainya. Penanda wacana awak boleh tengoklah banyak contoh-contoh yang ada. Settle. Selama ini perkara yang ditakuti, membina ayat, membina perenggan dan sebagainya, nampaknya boleh diselesaikan kalau kita tahu cara dan teknik yang sesuai. Okey. Baiklah, untuk kali ini itu saja perkongsian kita. Jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC, okey? Alright, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.